Kucing ni mosekku. Hai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia, malam ning adalah malam Selasa, seperti mana seperti biasalah kita mengadakan baca sejarah dan juga huraian sejarah petani kita untuk jadi satu ilmu pengetahuan bagi kita. Semoga kita lebih lagi mengenal jati diri. Jadi alhamdulillah sekali lagi malam ni pun agaknya malam yang penting juga bagi kita, dengan kerana malam ni adalah cerita yang sakut dengan perubahan-perubahan yang berlaku di tanah kita. Walaupun kita sudah tahu dah bahawa tanah ni sudah dipecah daripada 1 jadi 7. Selok belok ya lagu mana kita pun tahu dah. Nak jadi garis 7 negeri tu tahu mana, dan siapa nyo dilantik untuk diraja, siapa ke garis tu sudah jelas dah pada minggu yang lepas. Maka kita tak banyak ulang kali lah. Kalau lah siapa saja baru tengok pada malam ni tu, kena ulang klik tengok malam dululah. Kalau kita nak ulang klik pula, jadi takut lama lagi dah. Jadi malam ni kita duk berjalan sejarah kita tu mari kepada tahun 18 mudah kata mari sampai tahun 1851. Tani pun jatuh dah. Perang Syekh Daud pun lepas dah. Perang Gajah Melayu hak 77 Gajah Melayu hak kali pertama pun lepas dah. Pada malam ni kita pun tengok pula lah kerana keadaan dia tu bawa mari silih-silih ganti. Maka kalau kita tengok pada Gajah Sia pada masa ni adalah masa di bawah Gajah yang keempat. Gajah yang keempat tu iaitu Pramongkut. Pramongkut Klau Chao Yu Hua. Bukan Pramongkut. Mongkut yang kena dah Prak Chom Klau Chao Yu Hua. Yang keempat. Kalau yang kelima tu Prak Chula Chom. Ini Prak Chom Klau yang keempat. Maka Gajah Prak Chom Klau ni, ataupun kalau orang putih ke orang luar negeri ni dia panggil Gajah Sia ni King Rama. Rama 1, Rama 2, Rama 3, Rama 4 sampai lo ni Rama 10 lah. Orang putih dia panggil Rama. Tapi sebenarnya kalau Gajah Sia tu dia panggil Raja Kanti dengan Raja Kanti Song seperti kita lah. Gajah 1, 2, 3 sampai lo ni Gajah 10. Duk ada dinasti Supa lah tu. Dinasti sama iaitu dinasti Chakri. Chakri. Jadi masa sekarang ni adalah masa Raja yang keempat. Raja yang keempat tu, Prak Chom Klau tu dikenali sebagai bapak Siam moden. Bapak Siam moden. Prak Chom Klau, bapak Siam moden. Kerana orang panggil bapak Siam moden, dengan kerana dia ni banyak nak membaharukan kerajaan Asia dia. Kerana negeri-negeri orang putih tu sudah masuk jajah. Kalau tanah Melayu ke bawah tu, negeri-negeri Melayu ke bawah tu makan di British dah.
Jawa, Sumatera tak kena kecek banyak tu makan di Belanda dah. Deh. Maka bapak siang moden ni, Prak Congklau ni pun buat perubahan besar ke atas negeri Sia. Berikut dengan perubahan dasar pentadbirannya, maka keadaan aman telah wujud di negeri-negeri Melayu semenanjung, termasuk negeri Patani, selama beberapa dekad. Jadi, Prak Congklau ni raja yang keempat naik jadi raja, dia buat perubahan banyak lah dalam sistem pentadbiran. Kita tengok Malaysia dia panggil Pak Tiruk Kampung Krong dia tu. Jadi dia reformasi beberapa perkara untuk negeri Sia dia. Maka pada masa ni masa Amir. Amir sampai ke tani kita Pak Amir jugalah sebenarnya. Amir juga sebentar Maka dalam keadaan ni Reman. Kita pergi ke negeri Reman. Pada masa ni negeri Reman yang merupakan negeri terbesar dalam gugusan negeri Patani adalah terkaya dan pembekal utama bahan galian seperti biji timah, emas dan sebagainya. Pada masa ni kau ada Amir molek ni. Dalam 7 negeri ni, negeri Remeh. Negeri Remeh yang paling kaya sekali. Kalau dulu kita kenal kata tani kita Kesik ni kaya. Remeh ni zaman dulu kita ada dah salah satu negeri daerah hok duk bawah kerajaan pusat di Taning di Kesik ni. Tapi bos tani jatuh, bos besar ni orang panggil bos, big boss ni, Taning sendiri ni, teruk benar. Susah. Kekayaan ni pindah mari duduk negeri Remeh. Jadi bebas negeri Remeh. Negeri Remeh ni mudah-mudah kata dia kaya sebab apa? Dia kaya sebab dia banyak biji timah. Dulu ni negeri kaya tak kaya ni dia bergantung kepada 2 perkara. Zaman dulu. Zaman Taning berdaulah di Kesik dulu Iaitu kalau negeri tu ada pelabuhan perniagaan dan negeri tu adanya sawah padi yang luas, maka kaya negeri tu. Dulu orang nak berah, nak padi, nak tanah benih banyak. Negeri mana tanah benih banyak, senang duduk. Dan juga negeri mana ada kalai tempat kapal belayar ke luar negeri main nego, kaya. Habis itulah dulu juga Taning dengan Sai dengan Telubel lah, hak tengok sikit, hak debel sikit. Sebab ia ada 2 unsur ni. Negeri-negeri lain ni masuk ke kawasan pedalaman, masuk ke dalai. Masuk ke dalai ni dia ada sungai saja untuk nak berniaga dengan dia. Nak jalan kaki naik gajah susah sampai dulu. Dia nak pergi ke laut. Lalu senang. Maka masa ni lain dah. Masa kita bila tahun 1851 ni. Susah dah. Lain dah. Lain lagu mana? Dengan kerana pada masa ni berah. Biasa dah. Penegak gapo pun tak pasti kena ada kalai tepi laut dah. Learning masa ni dunia duk nak ke gapo. Tak serupa zaman dulu dah. Kalau zaman dulu ni dunia nak ke gepah, rempah, nak ke kayu manis, nak ke tuman, nak ke lada benar. Tu abang kata produk zaman dulu orang duk nak sangat orang putih, orang India, orang Arab nak tu. Zaman ni tak ada nak ke benda tu mana dah. Sebab ia boleh tanah. Orang putih ambil benda ni pergi tanah di Amerika Selatan. Pergi tanah kat Brazil, Peru, Argentina, Chile. Sebab orang putih yang masuk pergi duk jajah sampai ke dunia baru ke belah Amerika tu. Besar naik kau tu. Maka dia ambil tumbuhan-tumbuhan di Asia ke Afrika kita tanah kau tu. Tama-tama je kita temu bagai benda ni di Amerika Selatan pula, Amerika Thai nak panggil jadi bukan kata di dunia Melayu sajalah. Zaman dulu kala tu dunia Melayu hak paling nombor 1 dari dapur dunia. Sekarang ni dak dah. Tapi orang hak nak sekali pada masa ni nak ke apa? Nak ke timur. Tak mau tukar tu kata timur nama orang ni ya sungguh ni. Biar ada bini nama timur ni kena taruh sungguh lah takut orang ambil. Timur sini makna biji. Biji timur. Bahasa Sia panggil redibuk. Duk nak dibuk. Dibuk ni jenis satu zat
biji lah, duk dalam tanah lah. Kok tepi laut nak ada di mana? Kok lembah-lembah, kok taning, nocik, jering ni tak ada lah. Maka biji timuh ni kena duduk dalam hutan, dalam bukit. Timuh ni orang putih ada nak sekali sebab ia baru 4 tiwak tu sahkam belum ada tu. Nak ambil biji timuh dah sebab ia nak masuk level industrial dia, nak masuk ambil biji timuh mencampur dengan besi, baru benda-benda hak yang di besi tu tak berkarat sebab ada biji timuh. Dan juga emas. Emas ni zaman korong zaman dulu dah. Zaman Nabi zaman dulu pun nak berlaku kat emas. Sampai learning pun orang nak emas. Jadi negeri Reman ni dia kaya lah sebab negeri dia besar. Negeri dia hutan banyak, bukit banyak, gunung banyak. Dan dalam gunung dan hutan bukit dia di negeri Reman tu terbanyak. Banyak biji timuh dan juga emas. Rong pada dia. Naik pada negeri Reman, negeri Legeh. Adik pada Legeh, Jalo. Tiga-tiga ni banyak benda ni. Tapi tak boleh lawan Reman lagi. Reman banyak. Sekitar tahun 1835, Huno klik gi dulu hingga tahun 1830 ni, jumlah ekspor, jumlah keluaran bahan tersebut, iaitu bahan biji timuh dengan emas tadilah ke Singapura hok negeri Reman ni bernilai 300,8,990 dolar. Banding dengan dolar. Banyak benar lah. Banyak benar dah ni. Zaman ni. Hok ni berapa tahun ni? Hok ni dalam masa setahun saja negeri Reman ni boleh buat duit 300,000 lebih dolar. Kalau learning ni dia kena banding kepada beribu dolar dah. Beribu juta dolar. Bukan ni 300,000. Zaman ni lembu 2 kok 3 kok seekor je. Nama 2-3 kok seekor je. Pas ni mari zaman ni tahun berapa? Tahun 1830 ni. Beratus tahun. 100 tahun, 150 tahun dulu ni. Negeri Reman boleh setahun boleh jumlah banyak ni dah hasil negeri dia. Dan dari jumlah itu sebanyak 99.9 kasih kacuk kau. Dah 99.9% emas diperolehi dari negeri-negeri pantai timur termasuk dari Reman. Mah orang putih duk beli ni mudah hatta hampir semua 99.9%. Banyak nah boleh di wilayah pantai timur. Iaitu di Petani, Kelantan, Terengganu. Boleh emas banyak. Maka kalau Petani ni ialah termasuk negeri Reman. Negeri Reman dah banyak. Maka Raja Reman Tuan Ni Ulu yang bergelar Tuan Kuno telah mangkat dalam tahun 1830 ni. Baginda kemudian telah digantikan oleh anak kandanya yang bergelar Tuan Timun. Pada tahun 1830 ni iaitu Raja Reman hok nama Tuan Kuno ataupun Abdul Kandis. Dia mati dekat sana tu. Dia mati dekat sana belum. Dekat sana betong. Kubur dia duduk ni. Sebab dulu ni Raja Reman ni dia duduk di Kota Baru Reman ni. Kota Baru Mekabu ni. Dia berjalan pergi di betong semua. Di sana betong di belong tu. Sebab ni jalan lalu dia. Habis itulah kita jumpa tempat beradu ni banyak. Daripada Kota Baru Reman jalan pergi ke celah Bukit Selah, lakah Bukit Poyo, tubik ke Teluk Sumar, ke Teluk Delong, jalan pergi ke Tanah Putih, jalan pergi lakah jalan pergi sampai di Tebing Tinggi, sampai di Kemecoh. Jalan lagi turut sungai, pergi sampai di Betong. Dulu jalan Raja Reman. Sebab Raja Reman duk main kat sah tu. Duk talian tu, Kota Baru pergi ke Belong, Kota Baru Betong, sah tu lah. Sebab jalan ni jalan tempat dia buat duit bagi dia. Tapi tahun 1830 ni Tuan Kuno ni mangkat. Banyaklah cerita dia ni. Kalau tengok dalam cerita-cerita bagi dia kata Tuan Kuno ni kamu mah payah-payah harta benda hak dia. Tapi duk di sana Betong. Tapi kat rumah dia apa ada?
Kok mau dia kok Kota Baru kok Kabu mari siapa kok sawo kok ni. Ada titip hari dia ada. Baginda kemudian telah digantikan oleh anak kandanya yang bergelar Tuan Timun. Anak dia nak jadi raja lah. Raja untuk negeri Demai lah. Ganti pok dia nama Tuan Timun. Selepas kemangkatan Sultan Muhammad di Taning. Ni kita klik mari tengok di Taning pula berlaku apa. Di Taning. Di Taning ni setelah Sultan Muhammad. Sultan Muhammad hendak jadi raja di Cabai 3. Mangkat atau mati. Anak kandanya, anak dia nak jadi raja ganti pok dia namanya Tengku Putih. Nak mengata. Baginda cuba mengembalikan peranan pelabuhan Patani sebagai pusat perdagangan yang terkemuka di rantau ini seperti suatu masa dahulu. Jadi Tengku Putih ni, boleh jadi raja ketiga ni, dia baru semula. Dia patana semula. Dia maju semula. Bekale pengkalan dia. Kale kapal lah. Kale perahu tu. Untuk jadi pusat nego. Dia nak buat jadi supaya kami dulu. Taning tu hebat. Tu usaha dia lah. Seorang kerabat di Raja Kelantan. Iaitu Sultan Dewa. Yang sedang dalam buangan di Legor. Telah dilantik menjadi Raja Jering. Ni dia kait dengan Kelantan pula. Ia tak seorang kerabat. Bakar keturunan Pok Raja Kelantan ni. Sebelum pada tu dia berlaku peris darah di Kelantan. Peris darah, gomoh sama dia. Gocoh balah sama dia, bunuh sama dia. Maka Sia lah jadi orang tengah. Sebab Sia ni dia berdebel pada masa tu. Sia cabut becek hodok balah tu. Iaitu Raja Sia ambil nama Raja Dewa tu hidup di Legor dulu. Hidup di Legor. Lepas tu ketika tu Nahim Sai jadi Raja Jering tu mati. Maka luar lah Raja Jering tu. Dah kamu berluar Raja Jering. Maka si kerajaan Sia ambil Sultan Dewa kena buai dah dok di Legor tu. Mari jadi Raja Jering. Latih jadi Raja Jering. Dah main tukar gitu. Di Teluban, Raja Teluban atau Raja Saiburi ni, Tengku Jalaluddin. Pada masa tu Tengku Jalaluddin mangkat. Meninggal dunia. Baginda kemudian telah digantikan oleh anak kandanya. Anak dia juga naik jadi raja ganti pok dia dengan nama Tengku Jalaluddin. Namanya Tengku Abdul Qadir. Bukan Tengku Abdul Qadir di Taning ni. Lain nama yang nak serupa nama ni. Nama Tengku Abdul Qadir ni. Maka Tengku Abdul Qadir ni lah yang pindah ibu kota negeri Sai daripada Jeringo. Mari duduk di satu tempat di tepi Muluk Kuala Telubeh. Di Kampung Telubeh. Maka dia dirikan satu kota. Nama resmi dia Selindung Bayu Samaran Bulan Permatang 2. Nama Telubeh sebenar tu. Nama negeri di Telubeh. Telubeh nama kampung je. Nama dulu. Kota Raja Saiburi ni dia duduk di Jeringo. Lama-lama dah duduk Jeringo. Tak ada duduk Telubeh. Duduk di Jeringo. Kalau hak dulu lagi duduk di Kuala Sar. Ni hak zaman dulu. Laka suka ni lagi duduk di Kuala Sar. Kuala Sar, Teluk Keretong, Teluk Leweng kat tu. Makut tepi sungai Dalen tu hak Sar. Zaman Islam, zaman Daulah ni, zaman Kerajaan ni Darussalam ni, kota dia duduk di Jeringo. Duduk di Jeringo. Duduk Jeringo, duduk kat Bumi, kat tu lah. Duduk di Jeringo. Lepas tu, pada zaman ni, zaman 7 negeri pun duduk Jeringo lagi. Wadi gok dah duduk Jeringo. Menaik gajah baru nama Tengku Abdul Qadir. Sebab kau ni kalau duduk jauh pada laut, duduk jauh pada sungai ni susah sikit. Zaman ni orang putih pun duduk berjalan. Orang putih pun duduk cari hasilnya. Penegak apa benda-benda barang moden, barang baru. Maka Tengku Abdul Qadir, anak Tengku Jalaluddin ni, Raja Telubeh ni pindah hidup di kampung tepi sungai di Muluk Kuala tu, iaitu di Telubeh sekarang. Dulu bukan situ. Raja Telubeh tak ada di situ. Dulu Raja Jeringo. Tapi orang panggil negeri Sai.
Hidup di Telubeh, ia tak ada tok nama Telubeh negeri dia. Ia nama negeri Sai. Negeri Sai, lepas tu dia tok kota namanya Selindung Bayu Samaran Bulan Permatang 2. Selindung Bayu Semarai Bulan Permatang 2. Ada nyanyi lagu. Tu. Ustaz Ramus nyanyi dah malam ni dah. Nyanyi lagu orang Telubeh. Kalau orang Telubeh nak dengar lagu ni, Selindung Bayu Semaran Bulan Permatang 2. Bubur mari suku kita bawa. Sejak itu Teluban dirojok sebagai Selindung Bayu saja. Lah ni dekat nama sekat Selindung Bayu. Selindung Bayu orang panggil. Selindung Bayu. Bayu tu apa Bayu? Nah. Bayu tu payuk tu lah. Angin tiup kuat. Lepas tu dia ada bukit tu. Bodok situ dah ni tak kena angin situ. Selindung Bayu, angin kuat tak kena, tak tipu lah. Habis panggil Selindung Bayu Samaran Bulan Permatang 2. Tepak kambang lom, tepak tapek angin, lepas tu boleh boleh bernama pecah 2 macam itulah. Jangoknya. Habis tu orang Telubeh ni nyanyi lagu sedap. Orang Sai. Sejak dulu lagi kalau tengok sejarah pelarian orang yang hijrah dari kota Kesik dulu, kalau kita tengok ikuti pok-pok bangsawan, pok ilik, pok penari, pok dangdang, pok asyik, pok apa ni, pok masa siapa panggil nang nai. Pok dalam kota, hodok mai kerja tu, dia mau ni lari duk sah Bukit Budo kampung dia buka. Tu negeri Sai ke? Negeri Sai ni Telubeh, Kerubi, Maikeng, Pojera, Pek Bung, Jingo tu negeri dia tu. Orang kau ni nyanyi lagu sedap. Habis nak kerong tempat tem kita kan. Sejak dulu sampai sekarang. Orang nyanyi lagu kampung dah. Lagu tani lagu kampung kan. 85% dah. Orang Sai. Kenal tak siapa tak nak kerong sedap. Apa mati dah tak apalah. Masa orang boleh pergi. Ma'ruf. Mulah saya betul. Mak cekik. Kalau hotel pun Zainung, Rohya, Zaitong, dah kapu pisah. Iyalah kata. Bukan nyanyi lagu aja bersupo kori nyanyi lagu naksik apa resah tu sedap. Sebab bahasa ya anyo ke bahasa resah ni sebab ni sungai, ni laut, ni benar ni bukit tinggi. Geografi dia. Ni negeri Sai. Nah, kita tunjuk ke negeri Sai. Kalau kita kenal negeri Sai ni ya bukit. Ni bukit apa ni? Sub bakar ni. Ni Bukit Budo. Ni Bukit Budo ni. Bukit Budo tinggi lah. Kalau lakoh mang lek ni negeri Legah. Lek ni negeri Sai. Pas ni Sai bukit ya hutan. Lepas tu benar sini. Lepas tu ya baruh. Lepas tu laut. Sai. Di hujung ni pun bukit. Bukit Terneh. Bukit Buah, Bukit Terneh. Ni sepadan dia. Bukit juga. Bukit ni panjang mari lekok mai kok ni. Bukit. Panjang negeri Sai. Habis orang Sai ni orang cek. Bahasa dia bahasa Anju. Ni negeri Reman. Negeri Reman. Negeri Reman ni kalau kita tengok, negeri Reman ni ada sungai. Ni sungai. Sungai ni lepas tu dia ni. Sungai. Ni sungai Tani. Lepas tu ada lagi sungai. Sungai dia ada sungai Telubeh. Sungai Telubeh ni ada ni. Sebenarnya masuk kok ni. Masuk ke Legah. Ni sungai Sai. Habis tu negeri Reman dia ada sungai 2 kapit dia. Kota Baru dia duduk sini. Kota Baru dia. Duduk tengah ni. Habis tu dia boleh kontrol gunung, bukit biji banyak. Negeri Reman, negeri Sai. Lepas tu negeri Legah. So lagi. Nanti sebut sosok dah. Maka itu kita kenal negeri Sai. Jadi negeri Sai tu sampakah ini orang lekat dengan nama Selindung Bayu.
Bagi memperkemaskan lagi penjajah Asia ke atas negeri-negeri Melayu petani. Nak kemas lagi. Walaupun masa ni dah ameh ni. Ameh itulah. Gajah tani pun boleh baru penegak area semula. Negeri Trubel pun kena pindah duduk di Jingo. Dia nak menegak payah. Walaupun pada masa tu nak Jingo besar. Nak pasar lah, panggil pasar Malek. Bukan pasar Malek, pasar. Mau kita panggil nak. Pak jual beli dah. Hak besar sekali negeri Taning pada masa tu hidup di Jingo. Habis ada kalau dalam lagu Selatan pun ada sebut nak Jingo. Nak Jingo tempat jual beli. Orang bakal nak pergi Jingo dulu besar nak. Kalau ni mampu dah nak Jingo. Tinggal putih dah. Tapi duk Jingo dah pun tak ada lagi sebab orang nak berjalan mari Jingo tu payah. Lalu tu dia pindah hidup di Selindung Melayu dah. Lepas tu dalam keadaan ada amir molek lagu ni. Jadi kerajaan Bakok. Perak Congklau raja yang keempat ni. Dia pun nak memperkuatkan lagi sistem penjajah haya di tanah Melayu. Maka hak mula-mula jawabnya. Ciri-ciri pentadbiran yang mula-mulanya. Jawab apa? Iaitu dia beri gelaran nama baru. Tak muhi panggil raja dah. Tak mahu panggil teku. Tak mahu panggil ni. Gajah tueku, gajah gapo hak ada nama tu. Sultan ke sultan tu tak nak pindah nama. Ni iaitu kerajaan Bakok tu bijak. Dengan nama ni pun dia sudah boleh dakwa dengan orang British tu. British pun duduk nak juga di tanah Melayu Taning ni sebab barang banyak. Biji banyak, emas banyak, benda banyak. Orang putih pun duduk nak ambil Taning dijajah sekali dengan negeri-negeri Melayu tempat lain. Tapi siya pun bimbang. Maka siya hak buat mula-mula tukar nama. Tukar nama ni, bermaknanya dulu kita panggil raja, Sultan Muhammad, Sultan ni Tengku Abdul Qadir, Raja Teluban, Tengku ni tuai ni lah nama baik Melayu. Tak boleh panggil dah raja nama-nama baik Melayu. Nak panggil Patik, nak panggil Beta, tak boleh. Nak panggil tueku pun tak boleh dah. Nak panggil anak kanda, ayanda, ibunda pun tak boleh. Nama-nama gelaran ria ni kena panggil pesing siya. Siya tang wi dia panggil. Maka kalau Raja Taning dia wi gelaran dengan gelaran nama Praya Wicit Paddi Si Surat Wangsa Ratanaya Ket Patet Rat. Taning. Kalau mudah kata nama rekah dia panggil Wicit Paddi. Kalau nama bakal Wicit Paddi Taning. Tapi lah ni tak ada ke bakal Wicit Pakdi. Sebab dia habis dah. Lari habis. Tu Taning. Guna dengan gelaran panggil Wicit Pakdi. Kena ada Pakdi ni. Berapa Pakdi? Berbakti. Kena tunduk pala lah. Nama dia tu. Praya Wicit Pakdi Si Surat Wangsa Ratanaya Ket Patet Sarat. Nama dia. Nocik. Kita tengok di Nocik. Nocik dah. Nama tamneng. Nama posisi raja dia. Praya Picara Piba Narbet Wapi Ket Mujalin Narak Badin Sawami Pak. Tak ada pelik panggil tahu mana pun Nocik sebab raja siya dah. Raja Nayu derwore lepas tu siya bus. Sebab siya ada kita nak baca malam ni nak buka resio kan siya tak wi orang Melayu naik di Nocik. Ngene-ngene kena wi siya di raja dia. Tak gitu cari jawab pe. Tapi orang panggil Picara Piban. Picara Piban dah habis wap saya di Tok Jong panggil Wat Mucelin. Luang Podam, Wat Mucelin Tawapi Wihan tu. Pra Aram Luang, perekat tinggi tu 5 bite. Praya Picara Piban. Kalau bakal Picara Piban, Nocik dah. Mari ke jamu pula, jering. Jering jamu ni, orang bagi tamneng dia, nama raja dia. Praya Pipit Senama Tayak Tibadi Si Surat Songkram. Nama penuh. Panggil pendek-pendek, Pipit. Apa lagi tu? Panggil pendek-pendek, Pipit Pakdi. Kalau panggil Pipit Pakdi, jambu. Kalau Picara Piban, Nocik. Kalau Wicit Pakdi, Taning. Habis 3. Mari di Telubeh, negeri Sai. Nama dianya Praya Surya Sunthon Bawon Pakdi Si Maharaja Matta Abdul Wibun Khop Ket Patet Rat Melayu. Banyak. Tu nama resmi dia. Kali lagi Panggil tu Praya Surya Sunthon Bawon Pakdi
Seri Maharaja Mata Abdul Wibun Khot Khet ประเทศราชมาลายู Faham? Nama sosok ada makna dah. Jangan buat main. Ya ada makna dia. Maka bagi titik bagi saja telubeh. Dia guna dengan pendek-pendek nama kalimahnya Surya Sunthon. Surya Sunthon. Kalau pipit jamu, pipit pakdi jamu, ada lah siapa lah ni, ada yang bakal pipit pakdi. Pipit pakdi. Kalau telubek Surya Sunthon, dah. Mari dia legah. Legah ni ataupun rakngek kita panggil dia legah, dia guna dengan nama kalimah Praya Pupa Pakdi Si Suwana Pratet Wiset Wangsa. Tak nak itu nama ni bah. Gua mana? Buat bakal baru bahasa ni bah. Dia sawe sungguh. Kalau rakngek dia panggil Pupa Pakdi. Pupa Pakdi. Pendek-pendek panggil Pupa Pakdi sebab dia nama Praya Pupa Pakdi Si Suwana Pratet Wiset Wangsa. Tu nama resmi dia. Tapi orang Melayu pun duk panggil gajo-gajo legah lagi, gajo legah, gajo telubeh, gajo nocik, gajo jering lagi. Tak ada panggil nama pasal ni panjang. Tapi no ya atau sia masuk campur tani. Latik nama ning we. Di Jala pula dah kita kena tengok di Jala. Nama gapo? Jala nama Praya Narongrit Tiksi Pratet Wiset Wangsa. Narongrit. Kalau Jala kita panggil Narongrit. Praya Narongrit Si Pratet Wiset Wangsa. Lo ni tak ada orang bakal guna bakal Narongrit. Tak ada. Hak ada ninya Surya Sunthon dengan Pipit Pakdi. Lah habis. Ya, kita baca tagih lah kena habis dah. Mari di Negeri Reman. Negeri Reman nama Praya Ratana Pakdi Si Rajabadin Surinthon Wiset Wangsa. Legeh Jala Gemeh lek belakang supa nama Wiset Wangsa. Reman ni nama Praya Ratana Pakdi. Maka orang gelar bagi pokyonya Ratana Pakdi. Ada Ratana Pakdi. Ratana Pakdi Si Rajabadin Surinthon Wiset Wangsa tu Negeri Reman. Panjang nama. Adalah. Tapi sebenarnya boh nama Besening ni adalah polisi. Polisi sembunyi sia. Ini cara abang kata saja nak loton. Nak merendah ke. Nak merendah ke Melayu. Dulu Raja Melayu nama Sultan. Nama Tengku, nama ni nama pesen Melayu lah. Supaya Tengku apa ni? Tengku Muhammad Zilullah fil alam. Kalau kok Kedah kok Melaka ya nama Zilullah Riyauddin Syahrat tentang memilih pesen tu jadi panjang-panjang tu dah. Tapi boh jadi hak sia ni kena guna ni tak leh, tak meh ni tak leh sia bebas. Tani dia sia pada masa ni. Lain pada tu dia pula nama-nama gelar pembesar. Orang hok duk tepi Raja Taning zaman dulu ni, 7 negeri ni, dia ada Hulu Balai, dia ada Laksmana, dia ada Temenggong, dia ada Bendahara, dia ada Menteri gapo-gapo kata gilah. Jadi sia pun tak nama juga. Bukan raja seorang. Maka orang hok jadi gubernur raja. Jadi raja ni cerak abangi Praya. Praya tu bagi raja. Bagi orang yang tak ada bakal raja tapi jadi raja negeri tu, prak saja depan. Habis orang panggil kumprak depan. Kumprak. Lah ni orang tua ada lagi duk panggil raja. Bila pergi panggil pok raja jamu kumprak. Penasihat raja orang panggil Prak Pituk Nam Sunthon. Prak Pituk Nam Sunthon. Penasihat raja. Kalau raja muda, raja muda dah. Raja muda orang panggil Prak Caiburirat. Raja muda. Kalau penolong raja muda, penolong raja muda pula Prak Pipit saja. Prak Pipit saja dah. Tu. Maka 7 negeri ni mulalah boleh guna nama hak sia latik.
Tu Sia latih dah. Jadi Raja Sia ni, Prancong Klau ni telah menganugerahkan gelar di Raja Sia kepada raja-raja Melayu Petaning tadi itu tujuan ke gapo? Untuk lebih berwibawa dalam pentadbiran negeri. Sekaligus gelaran Siam ini telah mengiktiraf kedaulatan Siam. Jadi raja-raja Melayu tujuh negeri ni terima nama ni supaya jong dah lah, jong sungguh dah lah. Iktiraf dah lah dengan nama dengan kerajaan Sia kata duk Sia terus dah lah. Sia ya pandai ya kau make. Supaya kita anak nama apa? Tak apa, we demo tok nama, we nampu tok nama, nampu pun tok nama Nai Somsak. Loh. Kita nak nama Melayu deh, nak nama Arab, nak nama Islam. Tak boleh nama lain. Kena nama hok nampu tok. Nama Nai Prayut, Nai Prawit. Nama Sia lah mereka kata. Nama makna molek lah tu. Ada makna tapi bahasa lain. Tu dia. Deh, lagu tu lah. Maka secara tidak langsung, kuasa raja-raja Melayu menjadi semakin terhad dan berkurangi, khususnya di bidang pentadbiran. Tanpa disedari, tak sedar dah lah, gelaran ini mula menguasai ciri-ciri yang melemahkan sistem monarki, pemerintahan beraja Melayu tradisi. Namun ning lah ya wak wi jatuh kemuliaan raja Melayu. Sia mana? Pas jadi bangsa tu orang Melayu kita diri ni jadi kuasa bertengok dengan nama hok raja bakok wi. Dah kita bakoning cucuk-cucuk Pak Di pakai dekat wasa tengok sebedebe dah lah. Ni bakok raja Sia wi, tapi sebenarnya bakoning dia melemah dan menjatuhkan maruah beraja di Petaning. Tak khabar. Masya Allah. Nah tu Sia tu bijak. Jadi kita tu bodoh. Pentadbiran kerajaan. Prancong Klau ni mula merapatkan Siam dengan pengaruh Inggeris apabila dasarnya terhadap kuasa asing seperti Perancis menampakkan kemerosotan. Inggeris yang sudah bertapak di negeri-negeri Melayu Semenanjung di bahagian selatan bercita-cita menyebarkan pengaruh pentadbiran mereka ke atas negeri-negeri Melayu Utara yang menjadi naungan Sia seperti Patani, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Di masa ni ada Sia je kena buat usaha tuk wik titang. Kena buat every way. Buat gimana ni, wik tani ni, wik nampak jelas kata hak dia. Wik British mari tengok ataupun Perancis mari tengok tak boleh duk karu sini ni jadi hakku sebenar. Bukan negeri patik sarat, bukan negeri orang asing hak Sia jajah. Sebab orang putih nak kalau mana tempat hak Sia jajah bangsa lain, dia nak makan habis. Nak ambil duit wahya. Gitulah. Maka Sia pun usaha nak buat tani tu jadi pesen dia. Pesen dia. Maka Stamford Raffles selepas mengambil Singapura pada tahun 1819. Ni Stamford Raffles ni gubernur orang putih, gubernur British. Dia boleh jadi gubernur di Singapura. Dia boleh jajah Singapura dah lah. Kau tu Singapura ni tanah Melayu, tak ada, bukan negeri Singapura. Bukan. Hak Melaya kita lah. Pernah mengecam kelemahan pentadbiran Siam ke atas petani. Menurutnya, pemerintahan secara aman hendaklah diwujudkan daripada membiarkan Patani, sebuah negeri Melayu yang berdaulat, bertaraf merdeka, menjadi jajahan yang ditakbirkan oleh kuasa asing. Seterusnya, Stamford Raffles ni menyarankan bahawa adalah wajar jika pengaruh pentadbiran Inggeris dapat disebarkan untuk mendapatkan kemerdekaan negeri-negeri Melayu Utara daripada jajahan Siam. Ni kalau saya nak sebut semua Stamford Raffles ni lah. Dengan untuk jadi amil lama, seni lamanya, negeri-negeri Melayu Utara ni dia kena
tak boleh duk bawah jajah sia. Dah. Kena mari duk bawah dia orang kerik dia tu. Kecaman yang sama juga disuarakan oleh Gubernur Pulau Pinang, Robert Fullerton. Sewaktu Inggeris dan Siam menandatangani Perjanjian Berni pada 20 Jun 1820 ni, kecaman beliau ialah supaya pihak pentadbiran Bangkok menggugurkan tuntutan penjajahan bermula dari negeri Melayu Patani. Saya nak ayat gini. Dalam pemikiran British, jauh dulu lagi, dia mari di tanah Melayu ni, tanah Semenanjung ni kita ni, British tu dia nak makan 3 cabai pada dulu. Lah ni dia boleh dah 2, iaitu dia tak gubernur. 1 gubernur Singapura duk bawah sekali. 2 gubernur Pulau Pinang duk sebelah barat. Dan dia nak gubernur duk lek belah patah timur so lagi. Tempat ianya nak duk ditaning pada dulu. Habis tu ngano kena kacau juga kontrol taning ni boleh. Jangan taning lepas ada British. Sebab dia takut kuasa British juga. Habis tu dia buat perjanjian Berni dulu. Nak buat gambar peta ni. Dia rasa. Dah. Dia jadi kita gambar tu tanah Semenanjung ni. Sini boleh tak? Tanah Semenanjung ni tempat strategi di dunia. Tanah Semenanjung tempat strategi di dunia. Sini Singapura. British pergi dah. Dia ada gubernur dah. Kalau boleh pergi Singapura, bermaknanya Selat Melaka. Pulau Sumatera, Jawa, sini kawasan laut sini ni boleh dah. Boleh kontrol dah sebab dia boleh hidup tapak situ. British. Dah. Negeri-negeri Melayu kawasan ni Johor, Pahang, Melaka, Negeri Sembilan Selangor ni makan bira. Cuk sampai Perak. Satu lagi ni dia ada pula sini. Dulu dia pergi sewa Raja Kedah. Sia pun murah sebab sia kata dia duk kontrol Raja Kedah pada masa tu. Dah. Ni iaitu Pulau Pinang. Pulau Pinang pun ada gubernur. Bahasa ni gubernur nama apa ni tadi? Robert Fullerton. Robert Fullerton duk jadi gubernur di Pulau Pinang. Dia kontrol kawasan ni. Singapura kontrol kawasan ni. Sini tak ada kontrol lagi. Sebenarnya dia nak selaginya sini. Di taning kita. Sebab dia 3 bucu. Boleh 3 bucu ni. Inggeris boleh meretah habis semua kawasan ni. Penting. Tapi kalaulah British boleh sini, sia beragai. Sebab sia kata kalau British boleh ambil tani duk sekali dengan dia, cerak kata kita senegeri sia ni tak selamat dah. Kena jatuh tangan jajah orang putih juga. Kalau ni habis dah ni, Kemaja Vietnam habis dah. Boleh ke Perancis, India, Pama, Bangladesh, India kau ni tak makan di British dah. Di bawah ni pun British, kau ni Belanda. Asyik kata dia juga. Maka taning kena-kena pun kena pergi boleh. Jangan lepas. Kalau lepas taning boleh ke British, habis segobok. Sia pun kena. Habis tu juga dia perak kita teruk sangat tu. Sia. Tu satu hal. Tapi sebelum badan tu sakut dengan maruah dah. Sebab maruah dari istana sia tu, dia ada pesan semua. Kata kena-kena sia nak kemah, nak gagah. Nak bunya barami kuat ni kena mek tani duk bawah dia. Gambar tak? Ini sakut dengan kepercayaan dia. Kena-kena tani kena duk bawah jajah dia. Ada dalam pengsawadan dia tapi gajah Asia atau Persia tak waktu baik. Tak rege takut pinpai tu kwaman kong. Siapa saya nak sebut dia tu. มอญพม่ารามันและแขกตานีคือศัตรูของเราตลอดกาลมองดูงาพม่าyang mungkin nah sia deh ngah Pama sedikit Pama benar pergi dengan dia benar atas dia kalau sia atas Lao atas Kemaja atas Melayu ya benar ya berhina di nama tu tapi ngah berumo ni pergi lama-lama tu tak pasal benar ngah berumo boleh serai 2 kali dulu Ayutthaya ke boleh jajah dia. Tapi dia becis berumur situ. Berumur jahat, berumur tak molek, berumur huduh. Lepas tu
orang asing yang boleh menjatuhkan krisi dewa raja sia ni dalam sejarah yo dulu lagi dua bangsa saja. Hak boleh jatuh krisi dewa yo sia, raja sia. Satu Burma 2 kali. Dan yang kedua orang Tani. Tengoklah kitab Hikayat. Dan kitab pun Sawadan dia pun sebut kata Somdet Prak Maha Cakrapat kena lari tu bek gi dekat Mahapram tengah pula di Menam Capraya. Sebab Sultan Muzaffar dengan orang Tani masuk gi serai kota dia. Ni belah gi boleh jajah. Sultan Muzaffar boleh duk atas kisi raja bakak dah dah. Hak tu yang menjatuhkan maruah dia. Apa yang nak buih ke Tani? Burma cerak dah. Pergi budaya dah dua tu, pergi sama dua tu. Benih-benih tapi banyak benih lek Burma boleh jajah je 2 kali. Kalau kita ngaji juga dah tahulah sia krung kranti ni krung kranti sang tu. Tapi Pama tak biasa pecah. Tak biasa sia krung ikut sia. Dia benih sama. Lepas tu krisi dia ni orang asing hanya orang Burma dan raja Tani tak biasa duduk. Habis tu jawi istilah kata mon pamaraman. Pama Raman และแขกตานีคือศัตรูของเราตลอดกาล itu lalu bawi waktu ni orang Tani Burma tak apa jadi negeri dah sian kat Terengganu pun tak ada pelik jadi negeri dah gini nama dak Myanmar tu tapi orang Tani dia mau buat aku tu tak nak buat apa lah kita. Maka istilah ning untuk nak lawan dengan istilah ning ni Tengku Abdul Qadir biasa tulis sebelum dia nak hijrah lagi. Sebab kalimah ni nak sia lah kata ke dia. Mungkin cerita ke mana pun jangan lupa. Tepuk aku duk pergi semua kata orang Burma dengan orang Tani ni adalah seteruku selamanya. Dengar orang Tani ada dengar sejarah saya dah. Dah, dulu ni gubernur lah bukan kajak ya. Gubernur sia hak mari di Tani dia kata lagu tu, dia kata orang Burma dan orang Tani adalah seteru dia selamanya. Maka apa dengar pasal tu dah Tengku Qadir nak kata mana? Tengku Qadir berkata masalah Patani seperti duri di tapak kaki musiam. Lah. Tengku Qadir. Pandai juga wah ya. Ya tak apalah. Tani ni walaupun kata nak restu semua mu kena kontrol, mu kena jajah, mu kena begas semua, tapi Tani nak jadi masalah semua siapa bila. Siapa selamanya? Malah mu jajah siapa selamanya? Aku Tani nak jadi masalah wi kamu selamanya. Tengku Qadir kata, bukan ustaz saya kata dah. Tengku Qadir kata. Habis ya ibarat kata Patani, masalah Patani seperti duri di tapak kaki musiam. Duri di tapak kaki. Duri di tapak kaki ni duri ni halus je. Tak kan? Tapi jangan lupa duri ni boleh buat apa demi. Duri ni buat jalan tak sedap. Tak sedap duk dah. Dia duri dah, kok kaki dah. Lepas tu jangan lupa kata duri ni, siapa pakai hari ni duri ni bukan sekadar kata buat jalan kenyang. Jalan tak betul. Demi nak urat, nak sakit apa kepala apa kena duri ni. Lo ni ya buruk dah. Buruk dah. Kaki ni buruk sampai lutut dah. Mana ibarat tu bukan saya baca nak tak apa lagi sebab ia masuk era Syekh Ahmad Al-Fatani. Syekh Ahmad ni menyambung pula dah duri di tapak kaki ni. Syekh Ahmad sambung lagi. Ni bandingnya yo. Dah orang Tani dah agak pek situ. Dulu dia tu bukan orang beriman dengan Allah. Nak kata setuju siapa lamanya pun ikut dia lah. Tapi orang Tani pun dia lawan dengan kalimah duri. Duri tu tapak kaki. Tak tu baik dah duri ni dah gini. Orang Tani ada masalah semua. Wijawasa tu patu badai lah kena damai lah. Tak boleh buat seteru lah. Kacau kerana lagi dunia ni abad 21 dah. Kacau nak balas sampai kiamat. Kerana manusia anak ada ni. Susah dah. Baiknya kita damai. Baiknya kita baik. Tapi kita damai, kita baik atas dasar kata hak kebenaran lah. Hak petuene lah. Gitulah. Dah. Maka apabila jadi gini dah dah. Lepas tu Inggeris sendiri pun wasa tak sedap dengan perjanjian Berni dulu. Wasa nak ubah. Dah. Sebuah akhbar, kita mari tengok surat khabar pada masa tu. Sebuah akhbar bahasa Inggeris telah mengkritik mengenai pentadbiran Sia khususnya di negeri Tani
dalam polisi pecah dan perintah. Malam ni kita nak baca. Surat khabar British. Surat khabar bahasa Anggeris. Bahasa orang putih ni. Dia kritik kerajaan Asia. Berani ni orang apa orang putih. Kritik kerajaan Asia atas dasar kata orang Asia ni duk mengetah negeri tanding tu lagu mana melalui dengan cara pecah perintah dua Andrew. Raja-raja Melayu di ke-7 buah negeri kecil Patani hidup dalam belenggu penjajahan berserta pembangunan ekonomi rakyat yang lembab. Jelas akhbar itu. Saya nak baca surat khabar ni dah. Surat khabar ni. Dah. Mari start. Surat khabar ni reprinted Malay Mail print semula pada 25 Julai 1902. Print semula ni. Ni print semula. Bukan print dulu. Dah. Hak dulu masa tu. Nah. Dia katakan during the past half century, the Raja in this state were in the possession of, to use a common Malay expression, the frog under a half coconut shell. Tadi nak balik bahasa ni. Teruk benar ni. They knew little or nothing of the outside world and consider Bangkok as the hub upon which all things revolved. They were poor, their revenue amounts to very little. Their administration was admittedly bad, but still they liked and were on good terms with Siam Witch. At the time, was in something like the same state that they were. Then Siam started coming more or less into the path leading to civilization, and the other did their best to follow suit. But being only small and weak, were not able to make very much progress. Surat khabar ni dia kritik. Ni duk komen. Duk kritik lah. Kritik kerajaan Asia kata duk mengetah tanding ni sebab dia Andrew lagu mana. Dia kata dalam masa during the past half century. Dalam pertengahan. Separuh abad ni. Raja-raja Melayu lah semua ni. Seperti apa? Frog under a half coconut shell. Seperti katak di bawah tempurung. Masa ni. Gajah-gajah Melayu 7 gajah dia kan sama dengan katak di bawah tempurung. Surat khabar yang putih ni. Betul. But they knew little or nothing of the outside world. Dia kata pok-pok raja 7 negeri ni, pemimpin tani kita ni, knew little. Tahu sikit. Lepas tu, nothing of outside. Tak tahu apa atau berlaku apa di dunia. Tak tahu apa. Supaya katak dia purung lah. Perak. Baca kaligus dulu lah. Dengan masa ni, nak dapat kerja ni. Kau apa dah? Menit 40 dah. Dia kata, pok-pok raja Melayu taning ni dah. Supaya dengan orang biasa. Lepas tu seperti kata duduk bawah tempurung. Dia morning tahu sikit saja dunia luar. Dan tahu hari kedai sikit. Dan tak tahu apa kata berlaku apa lek luar dunia. Semua tu sudah diatur oleh bakok. They were poor. Tu dia. Puak ning 7 raja ni sesak. Sesak ke apa? Sesak miskin tu lah. Yacun. Dia raja sesak baik no. Lepas tu ia boleh hasil pun sikit. Cara pentadbiran pun ada terhad, ada sikit semua. Dia buah tunjuk raja Sia belakang. Tak supa. Apa ni? Dengan masa dulu. Gitulah. Jadi kemajuan apa saja ni ditentukan oleh bakok. Tapi semua kemajuan Sia, kerajaan Sia di bakok nak mai buat dengan puak ia ni, were not able make very much progress. Tak berapa berjaya. Tu kita tengok keadaan gajah petani macam satu. Allah sedih dengar. Sepok katak wah purung. Kalau gajah sepok katak wah purung, rakyat sepok cacing bawah tanah lah.
Katok dua purung lagi. Deh. Rakyat sepuluh cacing dua tanah lah. Oh, kena ijik sungguh lah. Tu ni surat khabar ni. Surat khabar British ni tu baik di Singapura. Lalu tu pada bulan Mac 1882, Setiausaha Usaha Tanah Jajah bagi hal ehwal negeri Melayu, Frank Swettenham. Oh, ni beragai sikit je ni. Telah membuat laporan ke London mengenai salah faham terhadap pengiriman ufti bunga emas negeri-negeri Melayu Utara yang di bawah naungan Siam. Bunga emas terdiri dari pohon yang dihiasi dengan daun yang diperbuat dari emas dan perak bernilai kira-kira 1,000 pound. Banyak. Ianya menjadi kekeliruan politik dan salah faham antara pemberi dan penerima. Orang-orang Siam dan Inggeris menganggapnya sebagai tanda taat setia penghormatan sesebuah negeri Melayu terhadap kemahkotaan kerajaan Siam. Bagaimanapun terdapat sekumpulan pegawai Inggeris membuat tanggapan yang berlainan. Mereka menafikan tujuan itu sebagai keikhlasan tetapi sebagai penyerahan kuasa seperti yang berlaku di negeri-negeri Indo-China. Namun terdapat motif lain berdasarkan Siam sendiri yang telah lama bebas dari penguasaan Cina. Pada tahun 1820, misalnya ufti bunga emas kerajaan Asia masih dihantar ke Istana Peking. Setiap 3 tahun sekali, penghantaran ini bertujuan untuk mendapatkan hak keistimewaan perdagangan dan sumbangan diraja serta pengecualian daripada pembayaran cukai. Sebagai kesimpulannya, ufti bunga emas yang dihantar oleh Kedah, Kelantan, Terengganu dan 7 buah negeri Taning adalah sebagai tanda pencerahan, pertuanan dan kerendahan kuasa. Dalam masalah Siam Cina pula, ufti itu dikirimkan sebagai tanda perhubungan diplomatik kedua-dua negara. Ni, Frank Swettenham ni, dia buat laporan hantar ke London. Dia hurai mulai kata, dia sungguh lah. Jadi salah peheh, bunga emas bunga perak. Ni dah kita boleh dakwa. Dia kata, tani duk wahku, mana tanah jom ambil dulu lagi. Tengok dia hantar bunga emas bunga perak sama. Jadi bunga emas bunga perak tu nilai dianya 1,000 pound pada masa ni. Sepang. Jadi Raja Melayu semua ni kena buat bunga emas bunga sekat lada. So pound tu buat ngamah, buat batai, buat bunga, buat daun lah ngamah. Pergi tengok lah dalam Google ada lah. Lepas tu sepang lagi ni sekat lada juga buat bunga perak. Buat dengan perak bunga emas bunga perak. Jadi tani dah hantar lagu ni. Tapi bukan hantar sama. Bo sieku kik debe tani hantar. Bo tani debe tani dah hantar. Jadi orang putih ni Frank Swettenham ni hantar laporan pergi kata jadi salah peher dah ni di antara orang tang orang terima. Bunga emas bunga perak tu jadi kisah tu. Supaya tani hantar ke sia, tani mikir macam lain. Bunga emas bunga perak ni tanah apa. Tapi bagi orang sia ni kajak sia dia terima ni dia peher macam lain. Tu dia insya-Allah. Jadi salah paham ni tak biasa duk kecek kira apa jelas. Jadi taning ni tanah kata hatta bunga emas bunga perak ni untuk nak berdamai. Nak bernego, nak berdamai. Lepas tu nak tunduk. Bukan serah. Mengaku kata hamu besar kau tu. Ku budak. Seperti mana juga 3 tahun sekali Kerajaan Asia yang buat bunga emas bunga perak agung ni juga hantar ke negeri Cina. Supalah. Cina kalau gitu, kalau tani dia buat jajah Sia dia buat jajah Cina lah. Sia pun hantar Cina. Tapi kata hantar gitu tujuannya untuk tujuan politik, tujuan ekonomi, tujuan bebas cukai, tak kena bayar asing, biar nego. Lagu tu. Tu dah. Maka kita mai tengok sikit sakut paut dengan akhbar. Benar ni akhbar hok ni tadi kata orang gajah taning ni serupa dengan katak wah purung. Dah, tak tahu apa atau duk berlaku apa di dunia. Jadi, lepas tu keadaannya rakyat ni, ekonomi rakyat yang lemak. Lemak dah.
Lemah. Ekonomi lemah. Rakyat tu, ekonomi rakyat tu lemah. Lemah ni, ni. Kalau kain basah tu lah. Kalau basah tu selesai. Ni getah tu lemak. Lemak ni jadi tak nak apa tak boleh dah. Kalau nego gapo pun tak kaya siapa su. Nego ni duk molek-molek, harga molek tak amu, harga jatuh. Tu lemak. Tak ada stabil, tak mangkung lah hidup. Nak nego pun, ekonomi nak apa, baik tani tu susah. Kih daripada mana? Kih daripada Dewan Andrew. Kih dia nya daripada Dewan Andrew, hok pagi ni. Tiba dengan cenok tak nak kecil banyak dah. Pak Amper ni jauh sekolah dah pada masa tu. Dah, lucu dah dengan tani. Walaupun orang Melayu lagi. Jadi, kih bagi ni. Dah, sebab kita tengok atas 7 siye pecah tani so ni jadi 7. Tak sepuluh dengan Kelantan. Kelantan so. Kedah lek ni belah pak. Ganu. Habis raja yo kuasa besar sebab semua raja besar sore. Tapi tani kita yang pecah-pecah ni tujuannya kalau siye jawab atau untuk mudah mengetah. Jadi raja di 7 ni ada kawasan masing-masing. Dia mudah nak kontrol kawasan masing-masing lah. Gitu ya. Tapi sebenarnya bukan. Sebenarnya untuk nak pecah kesatuan agak petani. Ni teori ni biasanya. Teori penjajah ya ke? Biasanya kalau orang Yahudi Inggris ke apa pun, dia duk jajah Arab, jajah tempat lain, dia kena pecah banyak. Jadi grup banyak. Jadi grup tu. Lepas tu, so gitu, ya hatta lagi jadi bagai. Ya tak? Balah. Ni pecah kesatuan. Habis itulah kalau kita tengok, hak mula-mula dia baginya, 7 negeri ini, dia bagi mengikut hak sebenar. Hak asal dulu. Sebab siapa orang garis? Kerajaan Apai Songkram. Gubernur Segogo. Ni. Sai tanah asal dia. Legeh tanah asal dia. Reman tanah asal dia. Jalo, Nocik, Taning, Jering. Hak tula dulu pak ni. Seri Wangsa. Kisik tu deber dulu. Tapi habis dah kisik ni. Dia pecah pula pak fak ni. Dia orang ramai. Bagi pak. Tiba jenuh. Ni raja dulu ni gerak gibir dah. Pergi Kelantan. Itu pergi Kedah. Habis dah. Tak ada dah sama ni. Kena perak dah. Nyocik pun kena perak. Nusuk ubi tinggal gajah sia. Tak mengetah. Jadi gajah sia. Orang lain pun duk mengetah lagi dah. Gila-gila mari itulah mula-mula. Lepas tu jadi Melayu belaka pula tinggal nocik sia. Jadi kih dia mula-mula ni bagi bahasa ning. Sia kata dia bagi yuk ning sia tu tak kena dah bagi bahasa ning. Sungguh bagi bahasa ning jam itu bagi bahasa ning tu jaya dah di segi mana? Jaya di segi kata gajah hokso jadi 7. Dia nak dia berlaku. Tapi bangsa tu demo ni pakak belawai berlaku. Pakak pun 7 ni pelawai di cenok ni ingat. Pergi Syekh Abdul Somad tu. Syekh Al-Fatani Syekh Abdul Somad Al-Falimbani tu. Maka dia cabut tukar ni jadi gajah semula. So, cara dia buat. Lepas tu pada masa ni wina mosie gelare. Jatuh maruah gajah. Lepas tu pula kalau kita tengok sistem Dewan Andrew ni, tujuan dia gapo untuk pecah kesatuan. Lepas pada tu pula, mari ramai rekan tihar, rekan tihuk, rekan ticik, suk kat ticik dah. Ya suk kat rekan tihar sebenarnya. Sia sapuh semula ni. Sepade. Bos sapuh mula sepade ni, sia mai buat rambut baru pula mungkin. Faham mungkin. Kalau kita nak seru baik mudah-mudah kok. Sapakah Rining ni? Kapung mana ho jadi kapung besar sia belah. Daerah mana ho jadi daerah besar sia belah. Siapa dengan kita Rining ni? Kek Reuter. Dah. Perbatasan. Kapung. Dia belah mudah-mudah ya. Tambun mudah-mudah ya. Habis itulah kalau kita tengok kawasan ni. Nocik, Taning, Jering. Kawasan Pak Rama ni. Nocik, Taning, Jering ni. Demo ni mungkin banyak. Kali tengok mudah-mudah gini kita nak peminat kita hadirin-hadirat mana dah ikut tim malam ni gambar mudah-mudah kita nak bangis pada hari ni lalu. Dah. Seperti kita tengok Amper Yakring. Amper Yakring dah loh ya lah ni. Bukan Meng Yakring jamai 7 negeri jamai dulu besar. Meng Yakring ni termasuk Yakring, Pak Narik, Mayo, Kek yo lah. Lah ni Amper lain-lain dah sama besar Amper tu.
Apa yang ring loning ni? 18 tambun. Banyak. 18 tambun. Sikit-sikit halah-halah. 1, 2, 3, 4. Tujuan yang buat pasal ni bukan apa dah. Orang kalau orang kau hilir, kau laut, kau bata, 4 lemah, 4 benda banyak ni. Tak lebih ada 5 mu jadi sutir tambun. Tak lebih dari 5 mu sutir tambun. Siapa dengan sutir tambun 2 mu dah. Tambun panan, apa mayo. Ada 2 mu. Sutir tambun. Oh tu kau. Maka boyo wak orang hilir ni jadi mukim banyak ni. Orang debe banyak. Siapa debe? Tok Gemeni. Tok Muking tu. Tok Muking. Botok Muking banyak tu. Ya boleh. Dia tak supo belaka. Kalau Muking banyak. Tok Muking banyak. Tok Meni banyak. Tok Meni ni Muking pasal ni. Tok Meni organik. Tok Meni ni organik. Habis tu orang kau hilir. Dia payah nak bersatu dulu. Sebab pemimpin dia tu banyak kepala. Dia lain dengan orang hulu. Orang hulu. Orang hulu ni seperti Jaha Kabu Menesta Jabak kalau kahwin tanya mah Sungai Padi kau nu Ceherong nak kok dalek orang hulu memang orang dalek dah. Kuning ni kena lapar nak ke atas satu mungkin. Kalau tak sampai lapar pun banjoi itu banyak. Kampung pula tu banyak. Sapanga kampung kita ada sebelahmu ya. Tapi sejak ada 23 hotel. Okey no. Kampung 23 hotel. Tapi yang mu tula. Bagaimana? Ayah aku tu. Mu tula. Nebe tula tapi kampung lain. Tak cek. Kalau kau hilang ni ke? Halah ya. Becek. Tujuan ya. Sebab kalau orang kau hulu ni. Nebe so kampung banyak ni. Dia payah nak bersatu di segi geografi pula. Sebab dia jauh-jauh. Dia jauh-jauh ni dia wasa darat. Dia wasa tak pelago, tak sakut lah. Dia buat jauh-jauh. Orang hilir sebenarnya. Lakah carak je kapal lain dah. Lakah rumah pun lain dah ni. Ni kau hilir ni. Dia tak ada kena lakah carak, lakah banggu besar, lakah bukit gunung sutir. Nak kapung so lagi 10 kau menesta tante ni dah. Sini. Kalau kau hilir ni kau mayanya 5 kapal ni. Benih keping je kapal lain. Carak so lubeh lu okey. Kita tengok jalan pujuk ni. Hendak ginya 5 ni. Nak biasa tak boleh kapung tu. Sebab dia roita duduk di mana tau. Tapi mungkin dia banyak. Gila ni tambun ni. Di sini tambun ni. Gila ni tambun ni. Loh banyak. Oh kena kita pergi jalan ke bukit ni kan. Nak boleh habis sutir tambun. Loh teh ngangur kereta. Jauh. Tu tujuannya di wain tu. Maka mana-mana besar-besar. Contoh dia tengok palah. Mudah-mudah palah. Deh. Palah tu kan. Kedap besar bukan tak sebang palah. Palah tu besar. Ada tanah kang, ada gapo cukup, ada bank deh. Tapi palah tu belah dua tu batas tu belah tengah. Kalau yang kita nak hadap naga terlalu palah tu belah kiri apa pak narik, belah kanan apa mayo. Nah itu. Apa lain-lain tu? Bukan apa tu lah. Pak kalau kita tengok kotak jong ni siapa ni? Kok dak gerak ke apa ni? Belik habis tu. Garis ses pada tu belik habis. Dah. Yo buat aku mana pun jangan jadi sekali mudah kata. Nak pecah ke satu ke? Habis kita tengok kok apa ni kok hilir kok numpu supa. Cara buat mukim. Buat mukim pergi sampai buat ke daerah tu tujuan dia lagu tu lah. Sebab yo asal dia yo orang mereta kalau dapat nemo satu molek, kalau satu lek ame negeri sia yo ya tak apa. Tapi kalau satu molek berotok lawan dia sikit pala lah dia. Baiknya biar becek jadi suku. Lah ni pelak-pelaknya. Abang kata, lek sana batas konkret tu mulai dah. Moh kita dok mulai ni weh. Dok mulai ni. Moh kita lek sana tu dok mu kali dengan kapun tu. Tambun dia gadah kose tu banyak. Ni saya tak kena hurai banyak. Ni contoh supaya boleh banyak contoh nak tepat lah supaya di Tung Yang Deng. Tung Yang Deng ni dia belah nak deh tu. Nak komih dah. Capai 3 tu. Di depan tu sikit telur mena. Tambun telur mena. Bolak tu, jalan gilak tu. Tambun pikten. Bolak ke gilak tu, tambun paku. Belah ni tambun namdam. Oh, tu dia. Ayuh nak tu. Kalau kita ni tak hupo, kapun kita buat apa ke dia. Sedap kok dah. Belak ni dah. Di beg narak gak. Dia tak hupo. Dia kan, tak ada apa. Tapi
Hak duk lepas dah ni. Lebih-lebih lagi sepatah. Ha. Naik kerongkam lagi dah weh. Deh. Ha. Nebel ni mari dah. Ni nak koyak ni. Rasia ni. Nebel ni mari dah. Mana ni pak panggil. Panggil lah. Panggil kapung pun orang nak bagi lemu ke. Nak bagi sekati ke apa. Panggil. Pakat gila ni. Kapung tu lah tu. Tapi mulai lah ke. Tak nebel nak picok dah naik. Pergi. Hal lain ni. Dia tak ada panggil lagi. Apa tak ada tubik nama ke kapung. Jowi nak jadi pencut penklum. Kapung lain ni tak boleh lagi. Kapung dulu dah. Baik kata. Teruk tu nebel kita ni. Hai lain nu panggil belakang dah. Tak wih dah. Hak kita tak ada panggil apa lagi. Nak lagi. Makan apa ya? Tu dia. Ada jadi dia lagu tu. Bawa dengar di linga tu nebel. Anak murah. Dia memang kata gitu. Kecik kedai kopi pula. Tu dah kita. Tenang. Balas. Jadi balas kapung dia cu. Tu je. Dengan sebab kita ni. Katak dalam purung. Tak tahu kata gapo duk berlaku di luar. Ni jangan raja. Kita rakyat ni cacing. Supaya kak duit. Orang buka. Tanya Tok Imeh. Tok Imeh. Hei. Demo nu boleh dah nu. Sang kita duk ngajar tadika nu. Ia pergi buka dah nu. Bagaimana kita tak boleh lagi. Kalau wani tanya Tok Imeh. Bawa tak wani tanya Tok Imeh. Dekat balas tu ke. Hei. Lek nu boleh dah. Kita dengar diri ni. Lek nu boleh dah. Hei. Pak kita. Hau Tok Imeh. Aduh. Hau apa. Tak lagi kuasa. Tadi dia dah lu. Kek palu. Tak mau ngajar dah kalau buat ni. Lah. Saya besok samruk diri dah. Hak dengar baik ni. Pak kita pergi cek. Bagi cek pak tengok nama pak tu baik. Tak ada tubik lagi kapun ni. Kamu ada kapun sekali dekat-dekat. Ni kita kena cek dulu ni tak mahu jadi kita ni jadi perangkap. Makai perangkap orang. Habis itu kena cek dulu. Jangan gaduh salah peh. Jangan gaduh kata kau orang. Jangan gaduh gitu fitnah tu. Deh, sebab ni polisi di Andro supaya yang Yahudi guna dengan Arab. Orang rahmat. Usmaniyah tu baik gidah. Puak weh. Ni wak gajo tu Jordan, Kuwait, Qatar, Oman, Yemen, gapo habis nak jadi kat negeri dah gajo. Ni sebab sama dia tu. Kalau tak baik ngah tu tak suka ngah ni gomong ngah tu jadi gitu. Lepas tu rakyat pun tokang rakyat pula jadi alere tu, jadi alere ni gapo mene Yahudi belaka. Lepas tu si ye pun mene tu juga. Maka kita ni kena wide jangan jadi sport the frog under a half coconut shell. Ni surat orang putih ni. Saya nak pergi post di Facebook ni. Biar orang bakal baca. Surat khabar Inggeris ni. Tubik di Singapura. Dah. Maka salah pihak bunga emas bunga perak tu lah. Dah. Jadi Frank Swettenham tu buat lapor regi kepada London. London pusat di sana. Dah. Di Inggeris lah. Duk hurai cara kata kepahaman tak sama di antara orang bui dengan orang Ambek. Melayu terhadap Sia terhadap Cina. Lagu mana? Dah. Jadi buka apa dah? Kupulah dah. Dah. Jadi sikit lagi pendek-pendek ni. Dah. Jadi seorang pegawai Inggeris Hall Hollett yang tiba di Patani turut menyatakan kelemahan pentadbiran Siam di negeri-negeri Melayu yang dijajahnya. Jelas beliau, sikap para pegawai Siam yang memerintah Taning sama sekali tidak boleh dipercayai. Seorang lagi. Ni cawan nanti. Pegawai. Officer. Inggeris. Namanya Hall Hollett. Yogi Taning. Yogi Taning tu yogi jumpa kata, pemerintah Sia di Taning teruk benar. Teruk benar. Buat teruk ni, dia pun lapor pergi dari Inggeris. Habis Inggeris wasa nak tu. Kalau selagi Sia ni duk mengetah kita tak apa. Duk mengetah Taning tak apa. Duk mengetah Taning teruk benar. Tak molek. Ni buat wikih putih kono mek Taning. Sia pun dia tahu. Pemerintah dia dibakok tahu atau pegawai dia teruk juga. Dia kata kena ni, Hall Hollett katanya sikap para pegawai Sia. Orang kerja raja dulu Sia belaka tak ada Melayu. Dia kata hak duk mengetah di Taning sama sekali tidak boleh dipercayai. Tak boleh percaya.
Mereka sentiasa tidak jujur dalam urusan pentadbiran. Sering terlibat dalam perbuatan rasuah, penyelewengan dan setiap rancangan pembangunan ekonomi rakyat hanya bergantung kepada kebolehan Raja Siam yang tinggal di Bangkok. Jadi hani masalah pegawai di Taning. Gaji saya duk bakok. Hatta pegawai mari mengetoh. Tapi buat pegawai itu masalah. รัฐบาลที่กรุงเทพเนี่ยไม่รู้เรื่องแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดจากข้าราชการที่ปกครองในพื้นที่มันเป็นข้าราชการที่ไม่ดีข้าราชการที่เลวๆนั่นมันทำให้เกิดปัญหาและกรุงเทพเพิ่งรับรู้ในภายหลังก็มันต้องมาแก้พอมาแก้แล้วมันก็สายไปแล้ว Betullah mudah-mudahan kata dengan menodok berlaku pada masa ini. Dasar liberal yang diteruskan semasa pemerintahan Raja Siam Raja Limoh lah turut memberikan kebebasan hak pentadbiran Raja Melayu Petani. Pada tahun 1884 baginda telah melawat petani. Jadi baru jadi lagu ni banyak ni, mari siapa Raja kelima. Raja kelima baru nak mari tengok dengan mata, maka ia sadik perapat dah panggil Raja lima perak cula com klau ni. Mari melawat petani. Lepas tu nak jadi lagu mana pula, gaponyo kejadian gapon back mana? Zaman Raja kelima tu nanti kita sambung ke pula pada malam seterusnya. Malam seterusnya. Dan nak kesimpulan pada malam ni, polisi sia yang guna di Taning tu ada 5. Ada 5. Kita nak buat mari pecah satu persatu. Ambil jap pada 1851 lagi sampai hari ni. Now, hari ini 5 kali ni lah kau hidup mengata. Taning dah jadi dah lah. Dan insyaAllah saya nak buka kita tahu. Selagi dah hidup kita. Tak apa. Kalau mati esok walau alam nu mana. Satu, di WNRO. Cah perintah. Tadi kau yak dah tuju website lagu mana, cara yang ke mana. Satu, tulis bahasa Melayu pecah perintah. 2, transmigrasi. Transmigrasi iaitu bawa orang asing, orang sia lah masuk mari duk buka kampung di Taning. Dia mari lagu mana, buka kampung mana ratik, duk tepak lagu mana. InsyaAllah minggu hadapan kita kecek ni. Yang ketiga, siamisasi. Buat lagu mana pun orang Melayu Taning ni kokoh menyerak, kokoh berasa sia. Jati diri Melayu ni kokoh turun. Lepas tu ganti dengan Pak A sia. Perangai sia, jati diri sia. Ni orang kata nak kelencak tipan. Nak kokoh habis. Sia je panah je bagi dengan cara lembut. Kokoh, duk kokoh kecek sia. Duk le kada seni budaya bek sia. Nama sia. Jadi bek kokoh jadi sia. Yang keempat orang panggil escaping ni taktik dah ni. Escaping ni hamak halau. Ning buat ke mana pun orang Taning hok kampung kakak kita nak perak toleh, dia kata nak perak toleh kita hamak halau dia. Wipin dah. Hok ni banyak ni. Ning orang kok jahat. Kok sebayo, kok nawi, kok tanto, kok kalau kawe, kok jenik ni kena tahu ni. Sebab demoning ni adalah pun pelik daripada teori ni. Untuk buka kapung ke hulu, duk jalan kaki dia dulu duk nempah wak bukit je. Jadi kapung sampai ke petung kalau ni ke. Ding, ning. Ni bersakung dengan ekonomi. Wak guana pun susah nak buat benar tak boleh gapo tu. Maka demoning kena lipat ke baju pergi buka kapung. Ni ada cara dia ni. Kata dia mula wak gapo, wak ke mana, kawasan tu kena back mana, orang tu pergi ke mana, pergi apa orang, ya ada cara dia. 5, potong kepala. Potong kepala ni kalau kesimpulan mudah-mudah, kerak pala-pala. Herat. Kerak pala-pala. Kerak pala orang jadi pala. Ni hok kerja sekali lah. Mana tu, siapa jadi pemimpin besar-besar dalam masyarakat Taning kita bawa ke kampung boleh. Lepas tu bawa ke kampung untuk nak lawan kerja maka puak makan dulu. Tu kita mai tengoklah kata berapa orang hok kena.
ke banyak ke tok guru lah. Tok guru orang aling ustaz lah banyak kena tu. Dah ada belak lah dalam sejarah Nabi pun lagu tu. Orang-orang yang bawa agama, orang jadi pemimpin tu nak kena dulu gitulah. Dah. Kita tak mau nak seni di dunia enggak jadilah sama iting. Ada apa lah. Dah. Lepas tu kita dekat nak mati dekat baca aku luhu teh ngongak gitulah. Dah. Ada apa dah. Boleh pilih belaka kita nak lagu mana. Tapi nak pilih gapo lagu mana tu pilih wisapa dengan masa depan lah seni. Dah, perpanjangnya wi kekal tu. Nak wi ame kekal tu lagu mana? Bukan ame kekal zaman kita. Anak cucu kita dak teruk lagi masa depan dah. Maka untuk malam ni sekarang ni saja untuk ciri-ciri Siam ni kita boleh royak ciri-ciri kerajaan Siam terhadap 7 negeri di Melayu Taning. Malam ni kita tahu latar belakang sikit dan kita pergi kepada Dewa Endro. InsyaAllah minggu hadapan kita pergi kepada transmigrasi. Kita mai kenal lah. You mai kampung sini. Kampung Sietok sini. Sopo dadu kuning duk sini. Kita kenal tempat-tempat yang mari duduk. Lepas tu kita kenal sistem simulisasi sekolah pondok, sekolah tadika, kalau Melayu apa tu. Ngaji bahasa Sia lagu mana. Lepas tu ekonomi yang jatuh ke tempat kawasan bumi kita. Pak orang ramai kena pindah tu ke luar lagu mana. Lepas tu makan kepala pemimpin lagu mana. Gitulah. Kita bakal belajar. Semua ni dalam kitab lah ni. Nah. Semua ni ada dalam kitab. Dalam kitab. Lo ni tak ada baca hikayat dah. Hikayat tu habis dah. Lo ni duduk dalam sejarah kerajaan Melayu Patani. Surat ni je sukat racakan Tiha. Sukat ajar 5. Bahawa sukat ajar 5 ni saya tak baca lah. Habis lah. Kita kena katuk lah salah-salah kita ni. Dan kita nak baca pergi kepada kampung masing-masing. Sepemalam ni kampung tu, lalu kampung ni kita nak fokus kepada tempat haluh-haluh dah lah. Ataupun tajuk istimewa koh. Tak ada tertib lagu ni dah lah. Banyak lagi jarah tanah kita yang kita boleh belajar. Ataupun daripada puak-puak kita yang mana ada ikuti ni. So masuk mari kata nak cerita ke kawasan mana, tempat mana, boleh lah. Nanti lepas suk siapa dia rekan lepas pada Anglo. Kita nak gesuk di Anglo dah. Jadi boleh lagi lah siapa-siapa tu boleh sumbangi dengan kerana tempat kita nak baca sini pun minggu ni minggu akhir dah lah. Kita nak pindah ke tempat lain dah lah. Maka boleh lagi jangan terlupa bolehlah sumbangi untuk kerja kita ni boleh jalan lagi dengan molek lagi. Kita pakai alat-alat yang moden dah. Iaitu kita nak hanya 17 kop 80 neste. Bolehlah sumbangi taruh tu saja. Sebecet bat 16 setang. Ingat moleklah 17 8 ni 17 8 ni. We ingat pala yo. Kata Ustaz Syed duk mitok tu. Tak ada paksa deh. Bagi orang ada lah. 17 8 ni. Tak usah kata Ustaz Syed lah. Salah silah taning. Pok ada buat sejarah taning tu. 17 8 ni. 17 8 ni. Ingat lagu tu lah. Pakat sumbangi lah. Buat gapo kita atas nombor 17 8 ni. Tamu ambil 7 HP ni buat tiket bola teri dia sungguh. Kena juta royak dia weh. Kita beli kereta kebal. Itu ikut Melayu. Dia nak kata kebal tu kan. 17 HP ni dah. Jangan lupa bolehlah sumbangi kepada ada nombor prompt dalam tu untuk kita boleh berjalan program kita dengan lancar molek lagi. Dan kalau berminat untuk nak kenal taning sebelum Islam lagi, maka tarikh Patani kita ada jual di sini. Kalau kita nak kenal Tengku Mahmud Mahjidin Harimau Malaya dan juga nak baca novel, boleh. Dan juga buku lain pun ada di saya. Baju-baju betul pun ada dah. Untuk malam ni sekarang ni saja, insya-Allah kita bakal berdoa dan kita bakal tolong-menolong, bantu-membantu sama kita. Semoga jati diri kita ni berkembang dan juga kita boleh memajukan masyarakat kita dan tanah air kita melalui kita mempelajari sejarah lama. Menentukan masa depan. Ini satu bahagian untuk kita memaju. Kerana untuk maju ni ada banyak bidang lagi. Maka ini salah satu bidang untuk nak memajukan kita. Maka malam ni sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah